أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menyediakan keampunan kepada seluruh hamba-Nya sebelum hamba-Nya itu meminta kepadanya. Dialah Allah yang menyuruh manusia supaya meminta keampunan kepadanya, sebaliknya manusia tidak meminta kepadanya. Dan dialah Allah yang memberikan segala nikmat, kurniaan, kelebihan kepada seluruh manusia walaupun di kalangan manusia itu tidak taat kepadanya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia terakhir yang Allah lantik, Allah berikan tanggungjawab yang cukup besar, menyempurnakan agama yang mulia ini supaya ia sampai kepada kita. Dan mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Islam yang telah pun ada di dalam diri kita. Semoga selawat itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang yang telah pun Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meredai kita dengan mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan para pimpinan AQS, seterusnya ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan peluang dan kesempatan kita untuk sampai sekali lagi pada hari Jumaat. Imam Muslim di dalam Jami' Sahihnya menyebut, khairun ayyam yattali'u fihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada waktu pagi, dan hari itu adalah hari Jumaat. Ada di kalangan manusia yang telah pun Allah matikan semalam, dan pasti ada. Dan di kalangan manusia ada yang telah pun Allah rezeki mereka hidup, juga ada, yaitu kita sampai ke hari ini. Dan pada hari Jumaat Allah syariatkan perhimpunan mingguan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mereka mendengar khutbah, mendengar pesanan takwa, semoga masuk di dalam hati mereka dan menjadi bekalan selama sekurang-kurang 1 minggu sebelum dia mendengar khutbah yang seterusnya pada Jumaat yang akan datang, sekiranya dia masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada waktu tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah pun mengurniakan seluruh nikmat ini kepada kita, walaupun manusia tidak mensyukuri. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan keagungannya. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, pada perkongsian yang lalu kita menyentuh ayat daripada surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat di dalam Al-Quran, berada pada juzuk yang kelima. Dan ayat yang kita kongsi serta bicarakan bersama adalah ayat yang ke-106 yang berada pada halaman 96, kedudukan di dalam mushaf, iaitu di sebelah kiri paling atas sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wastaghfirillah, wastaghfirillah.
dan istighfar minta ampun pada Allah, dan istighfar minta maaf kepada Allah, dan istighfar declare dosa kita kepada Allah. Jangan cerita pada orang lain, cerita pada Allah. Dan Allah tidak hanya menyebut supaya manusia itu istighfar, minta ampun kepadanya semata-mata, tetapi Allah memperkenalkan siapa dia. Innallaha kana ghafur. Sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu di sisinya ada ghafur, yang maha memberi keampunan. Allahu Akbar. Baik. Ketika kita solat bersama dengan imam tadi, terakhir menunaikan solat maghrib, seusai sahaja kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kalimah pertama kita sebut? Astaghfirullah. Dalam banyak-banyak kalimah, Subhanallah boleh, Allahu Akbar boleh, La ilaha illallah boleh. Bukan kita tak sebut, semua kita sebut. Tetapi yang menjadi pemula, yang menjadi perkataan pertama kita sebut seusai sahaja kita sujud pada Allah, kita menyebut Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta ampun dengan kamu, aku minta maaf dengan kamu. Pelik kita ni. Kita tadi solat ni perkara baik ke buruk? Baik. Bahkan ibadat yang mula-mula Allah hitung, Allah hisab hari kiamat, solat. Kita buat kebaikan tu, tapi peliknya selepas kita buat kebaikan, kita minta maaf. Contoh seorang ayah, apabila anak dia datang kepadanya, anak dia menyebut, abah, adik minta maaf, mesti ayah dia akan sebut, adik buat salah apa? Adik buat salah apa? Dan dalam benak fikiran kita, mesti bila orang minta maaf, mesti dia buat salah. Dan begitu konsep dia. Kalau kita buat salah dan kita akui kesilapan kita, kesalahan yang kita buat, mesti kita minta maaf. Oh, minta maaf sangat, saya salah tadi. Allah tak sengaja, saya terkasar bahasa, terlanjur bicara, saya kata benda tak molek pada awak. Saya pun, Allahu Akbar, tak ada niat pun. Kita minta maaf kerana kita buat salah. Baik. Kita solat. Solat tu pula special. Sebelum solat, setengah dalam kalangan kita kan dia lafaz niat. Salli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillah. Kita semayang tadi lillah, kerana Allah. Bukan paksaan, bukan ugutan, bukan takut kepada sesiapa, bukan. Pilihan kita sendiri datang ke rumah Allah. Kaki kita melangkah tanpa siapa yang memaksa. Dan kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kerana dia kita semayang. Lillah. Tak semayang lagi. Sebut sebelum kita solat, angkat takbir. Sebut lillah. Kerana Allah. Allahu Akbar, takbir kita. Dalam solat kita pula doa iftitah. Awal-awal lagi kita sebut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tuhan, tidak cukup di luar salat aku menyebut aku salat kerana-Mu Tuhan. Ketika aku sedang salat, aku sebut aku dirikan salat ini kerana-Mu Tuhan. Luar biasa semayang. Bahkan kita tak perlu ucap pun kalau ikut. Tuhan tahu dah kita sedang salat, Tuhan tahu. Tapi kita sebut juga. Inna salati, sesungguhnya salat yang aku tunaikan ini. Wa nusuki, ibadat-ibadat lain yang aku laksanakan. Wa mahyaya, hidup aku sampai hari ini. Wa mamati, kematian nanti akan datang kepadaku. Lillah, kerana-Mu Tuhan. Tak cukup lagi baca pula surah Al-Fatihah. Bermula alhamdulillah tu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan, kamu yang kami sembah Tuhan. Kamu yang kami sembah. Na'budu, kami sembah. Dan ketika mana kami sembah, kamu bukan saja-saja kami sembah. Nasta'in, kamu juga kami minta ampun, pertolongan Tuhan. Baik. Beza kita dengan orang musyrik.
mereka juga menyembah. Tetapi mereka ni associate, mensyirikkan Allah atau menjadikan Tuhan ini dua atau lebih daripada itu. Dahsyat. Kita ulangi sekali lagi kata-kata Ja'far ibn Abi Talib ketika ditanya oleh pemerintah Habasyah, bahasa mudah, kenapa kamu datang? Ya'ti min ba'id. Kamu datang dari tempat yang jauh semata-mata untuk dapatkan suaka perlindungan. Jauh kamu datang. Apa yang berlaku di Makkah? Apa yang kamu buat? Apa yang menyebabkan kamu terpaksa keluar dari negeri kelahiran kamu sendiri? Kata Ja'far ibn Abi Talib, ya Malik, wahai raja, kunna ahlul jahiliyah. Kami ni di kalangan orang-orang jahil. Bahasa Melayu kita, bila sebut jahil, orang yang tak tahu apa-apa lah kan. Tidak tahu apa-apa, minta maaf sebut bodoh, akalnya kurang dan sebagainya. Tapi orang-orang jahiliyah, mereka bukan tidak tahu apa-apa, tetapi dalam kamus kehidupan mereka tidak ada perkara yang tidak boleh, mesti boleh. Dan bila mereka buat, tak ada orang yang akan larang. Nak minum arak ke, berjudi ke, berzina ke, merampok ke, apa jua yang mereka buat, mesti boleh. Mesti. Kunna ahlul jahiliyah, kami datang daripada kelompok itu, wahai raja. Na'budul asnam, kami sembah yang dikatakan berhala itu, semua kami sembah. Dahsyat. Dahsyat ni. Na'budul asnam. Kita fikir logik pun tak menasabah dah. Manusia diukir satu ukiran, batu seumpama, dia letakkan nama, dia letak tempat yang tinggi, dia sembah, dia minta tolong pula. Subhanallah. Sedangkan sekiranya batu itu, patung itu jatuh, ia sendiri tidak mampu untuk angkat semula. Kita lah pergi baiki dia. Baiki balik. Buat baru balik. Letak balik. Sembah balik. La ilaha illallah. Dan disebut oleh Imam Muslim, 360 berhala yang diikat, diletak di sitrah Kaabah pada waktu itu. Semua ada fungsi tersendiri. Bukan saja-saja. Bahkan dalam riwayat yang daif, setengah tidak diterima pun, pembesar-pembesar kibar di kalangan musyrik, mereka ada patung-patung pribadi, private. Sebagai apa? Sebagai azimat. Pangkailah kalau kita. Kebal ke apa ke ikut lah. Hak sembah zahir. Hak di rumah. Dalam perjalanan dia bawa, dia pegang. Bahasanya bertawassul, minta tolong dengan benda tu. Subhanallah. Na'budul asnam, kami sembah berhala. Dahsyat. Kalau kita fikir logik, ada orang boleh sembah berhala? Ada. Hari ni kita tengok orang buat tu ritual tertentu tanpa mengurangi penghormatan kita kepada agama mereka pun, kita tak boleh fikir, pelik. Bahkan minta maaf sebut, kan ada yang mencederakan badan sendiri tak? Setiap kelaran titisan darah yang jatuh itu gugur satu dosa pada hemat dan pada fikiran mereka, sedangkan bukan seperti itu. Wa na'kulul maitah, kami makan yang dikatakan bangkai, semua kami makan. Bangkai Allah tidak layak, tempatnya bukan di kaki tapi di tong sampah. Kita kan kita sebut sisa makanan anak kita pun belum tentu kita makan. Sisa makanan anak kita bukan anak orang lain. Yang makan semeja sekali dengan kita, juadah yang sama, makanan yang sama daripada isteri kita, tukang masak yang sama. Bila anak kita tak habis, kita tengok makanan dia, Allahu Akbar, bertaburan dan sebagainya. Isteri kata, bang, habislah makanan anak tu. Orang tahu, alah, awak makan. Kita sebagai ayah, makanan anak kita pun sisa itu tak gamuk kita nak makan. Tiba-tiba kami makan bangkai, na'kulul maitah. Bangkai, dahsyat. Termasuk sembelihan di atas nama berhala pun kami makan tanpa kecuali. Wa na'til fawahish, hak jahat-jahat, khianat, kezaliman, fitnah, adu domba, khianat, semua segala-gala kami buat.
Yang keempat, wanusiul jiwar, jiran tetangga yang dekat rumahnya dengan kami tak setuju dengan kami halau mereka keluar. Kami jadikan tempat tinggal mereka sebagai rumah-rumah kediaman kami sendiri. Baik, kita tak puas hati dengan jiran kita duduk sebelah rumah. Paling tidak kita masa muka. Kita masa muka tak tegur siapa, kita pesan anak kita, kakak jangan main dengan anak orang sebelah. Paling tidak kita kunci pagar selain di rumah kita. Tak bagi anak kita keluar. Anak dia sebelah tu dia panggil anak kita pun kita tak benar anak kita keluar. Jangan sahut panggilan. Berapa lama ikut pandai lah. Ada hak tempoh setahun tak bercakap. Baik, pernahkah kita halau dia keluar dari rumah dia? Kalau halau dia sama kita. Rumah tu angsuran dia bayar, cukai tanah, cukai pintu, cukai rapor, segala cukai, habis dia bayar. Tetapi orang-orang jahiliyah, kami halau mereka daripada rumah kediaman mereka sendiri. Dahsyat ni. Kami jadikan tempat kediaman mereka itu sebagai rumah atau tempat tinggal kami. Tu dia. La ilaha illallah. Terlalu dahsyat. Baik. Allah Subhanahu wa taala suruh, ajak, dan Allah sebut wastaghfirillah, datang minta ampun dengan aku. Saya cerita juga hari raya itu disampaikan kepada kita situasi. Tak apa saya ulang sikit lagi. Nak tunjuk dahsyat seorang anak. Bila mana dia balik hari raya rumah mak ayah dia, ketika dia nak balik, dia beli pakaian hari raya untuk anak-anak, beli pula pakaian yang mahal-mahal. Kebetulan dia pun orang hebat. Dia pun puluh-puluh ribu gaji sebulan, isteri pun puluh-puluh ribu, duduk pula rumah Allah luar biasa. Kemudian isteri tanya, bang, raya hari ni ataupun tahun ni nak balik rumah siapa? Balik rumah mak ayah saya lah. Tak payahlah bang, sempit, susah, panas, nyamuk, segala-gala ada. Gini, kita datangkan ataupun kita beli tiket flight, mak ayah naik flight mari rumah kita. Orang tua dia nak duduk rumah dia. Sawah padi, sungai, perigi air telaga, dia nak tengok sebab tempat kelahiran dia. Bila nak balik, beli baju raya anak-anak, beli pula mahal. Allah, kita beli bandar baju raya kita RM5, harga rahmah RM5. RM5 tu pun kita tawar lagi, RM4.50 boleh tak? Tawar lagi. Sehingga toke bandar tak tergamuk, gini ustaz, ambil saja. Dia masuk dalam butik, tagging baju bukan ada harga, hanya kod dan saiz. Pakai, cuba, try, test. Gitu. Setuju dengan color, saiz, apa semua, beres, ambil 2-3 helai seorang, letak atas meja. Scan, nak bayar baru tahu berapa harga. RM4,000. Kita bayar kereta baru 500 bulan. Dia RM4,000 beli baju raya. Baru dia, baru anak. Balik di rumah bodoh, anak di bandar, tengok tempat situasi, tak pernah tengok. Allah, ada sawah padi, burung berkicauan, sungai, air telaga, luar biasa. Main dia, puas hati dia main. Legal lah tak okey, nasib baik tak masuk dalam telaga. Peluh, jangan cerita raya pertama, suka yang amat. Makan pun duk main, berlari dan sebagainya. Habis sampai petang, letih sangat ada, buka baju, buang, mandi kat perigi tu, air sejuk. Tok Ma dia tengok, baju bertebaran, dia kutik satu-satu kutik. Masuklah mesin basuh, masuk cadar, sapu batas sekali. Dah cadar sapu batas mak kita, harga murah-murah. Maidin beli satu percuma 10. Bukan beli 10, cuma satu. Luntur warna, jatuh kena baju anak dia. Setelah selesai baju tu dibasuh, dia datang ke mesin basuh, dia angkat, dia tengok baju anak dia, dia tanya, mak, siapa yang basuh ni? Rusak baju anak dia. Mak dia sebut, ya mak yang basuh. Kenapa bang? Mak, buta ke mata? Tak nampak baju anak saya tu rusak. Mak tahu berapa selai tu, harga tu. Allah, mak dia terketar-ketar. Mak dia jawab, ya tak apa bang, mak ganti. Tak payah ganti mak. Saya tahu mak bukan ada duit pun. Duit yang mak ada, duit tu saya bagi bulan-bulan. Tu dia. Malam tu tak tidur, di rumah tak tidur.
Tidur mana? Dalam kereta. Buka enjin kereta, buka aircon. Kerana apa? Rumah mak ayah kita tak ada aircon. Anak tak boleh tidur, nyamuk. Bukan setakat anak, dengan kita tidur dalam kereta. Esok pagi dia cabut gitu ya, tanpa dia minta maaf pada mak dia. Baik. Bersalah ke anak ni? Demi Allah anak ni bersalah. Minta maaf ke dia? Tak minta. Tuhan ketika dia panggil kita, wastaghfirillah, datang minta ampun dengan aku. Tak minta kita. Baik, banyak mana salah kita dengan Tuhan? Tak boleh cerita, banyak lah. Tapi kerasnya hati kita, tak pernah kita minta pada dia. Yang kita buat, kita sab pada Tok Imam. Hak mana dia minta, kita follow. Dia sudah kita ambil, kita ambil. Subhanallah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada juzuk yang ketiga, suratnya 52, pada ayat yang ke-16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita bagaimana doa rintihan orang-orang yang bertakwa ini. Apa antara permohonan, permintaan ataupun pengaduan yang mereka sebut kepada Allah. Kerana setiap Jumaat kita dengar kalimah tu, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu sekurang-kurang ada 83 kali dalam Quran. Tuhan panggil orang-orang yang beriman ni. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang tidak beriman silakan tutup, lari jauh-jauh. Kamu tidak termasuk dalam kelompok ni. Salah satu pesanan Tuhan itu, ittaqullah, takwa pada Allah. Maka orang yang bertakwa itu Allah cerita apa doanya. Allah menyebut alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Tuhan kami, sesungguhnya kami ini beriman kepada kamu mutlak. Innana amanna. Amanna. Kami tak beriman pada benda-benda lain. Kami tak sembah benda-benda lain. Kami tidak mengagungkan perkara-perkara lain. Amanna. Kepada kamu kami beriman. Setelah orang-orang yang bertakwa itu declare diri mereka beriman hanya mutlak kepada Allah, apa yang mereka minta kepada Allah? Faghfir lana dhunubana. Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dhunub, kalimah itu plural, jamak. Dzambun, dosa. Dhunub, dosa-dosa. Tuhan tahu dah bukan sekali kamu buat dosa. Aku bagi jamak terus. Kerana memang banyak kali kamu buat dosa. Sungguh. Ketika manusia datang ke masjid, datang ke masjid, ke rumah Tuhan dah. Datang pula beribadat, nak solat dah, riak lagi. Riak. Nak tayang kenderaan dia mewah, yang paling dekat sekali dengan pintu masjid, situ dia parking. Pakaian dia mahal, luar biasa. Dia nak orang tanya dia, berapa harga selain. Boleh poin tu sekali, dia akan cerita. Dia nak supaya orang puji dia, oh bagus awak, bagus datang masjid, bagus. Saya tak derma duit-duit ni, saya tulis cek tu. Oh, power. Padahal cek tu atas nama orang lain rupanya. Bukan cek dia punya. Tolong tulis, boleh kan? Kita pun boleh kalau tolong tulis. Allah, orang-orang bertakwa itu menyebut Tuhan, faghfir lana dhunubana. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Wa qina adzabannar. Tidak cukup minta ampun, selamatkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada azab api neraka. Sebelum daripada ini kita cerita bagaimana baginda ajar doa kepada seorang lelaki yang anak muda ni sakit. Kan anak muda ni sakit yang duduk di hujung kota Madinah. Ketika sahabat-sahabat lain datang ziarah tengok laki-laki ni, tiap-tiap kali sahabat datang ziarah, keadaannya semakin teruk, semakin tenang kan. Qad khafat, nazak sangat, nazak. Tenang sangat.
sakit luar biasa. Sehingga badan tu kecut kan, fasara mithlal farah. Badan tu jadi seperti seekor anak burung. Kecil sangat badan, kecut tubuh badan. Ketika disampai kepada Rasul, Rasul datang tengok dia, Allah, dahsyat sungguh keadaan laki-laki ni. Dahsyat sungguh. Sehingga sahabat yang tengok Rasul ni, ihtamarrat ainah, bergenar air mata, merah muka. Maksudnya Allah, perik sungguh dialami. Macam kita tengok orang sakit. Kita tengok dia pun kita tahu dah, kita tak sakit, tengok dia. Seakan kita rasa sakit tu. Hak sakit tu dah dia. Rasul tanya dia, hal anta tad'u bi syai'in aw tas'alu iyyah? Waktu sakit ni adakah kamu minta sesuatu yang pelik kepada Allah? Dia kata ya. Allahumma in kana mu'akibihi fil akhirah fa'ajjiluhu li fid dunya. Ya Allah ya Tuhan, sekiranya nanti di negeri akhirat ada azab untukku yang akan dikenakan, buat mari azab tu sekarang, aku nak tengok sejauh mana azab tu. Fa'ajjiluhu li, buat mari kepada aku. Dahsyat. Rasul ni sehingga 2 kali yaqulu marratain subhanallah subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. La taqulu kadzalik. Jangan kamu sebut seperti itu, jangan. Jangan. Afala qulta, kalau nak sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sakit sekalipun, antara permintaan orang sakit itu sewajarnya dia menyebut waqina azabannar, Tuhan jauhkan aku daripada neraka, kerana neraka tu sakit lagi. Ketika neraka itu sudah pun overload, penuh dah, Tuhan tanya neraka, yaqulu li jahannam halim talati. Kami tanya kepada neraka, ada tak space, ruang-ruang untuk ahli neraka lain masuk? Waktu tu overload, tak boleh nak buat apa dah, penuh dah. Neraka sebut pada Tuhan, wa taqulu hal min mazid, kenapa Tuhan nak tambah lagi ke? Mari. Tu dia. Ketika sakit pun Rasul mengajar supaya minta pada Allah dijauhkan daripada neraka. Itu doa orang-orang yang bertakwa. Di samping dia menyatakan keimanan dia, sembah dia hanya pada Tuhan, dia minta semoga diampuni dosa kesilapan dia, dan dia juga minta semoga Allah jauhkan dia daripada neraka. Allah Ta'ala menyambung firman-Nya, orang-orang yang bertakwa itu siapa mereka? Pertama, as-sabirin. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Ada 2. Pertama, sabar ketika mana Allah uji dengan musibah. Yang kedua, sabar ketika mana Allah anugerah nikmat. Sabar diuji musibah ni biasa. Kita pun sebut, tak apalah Tuhan uji awak, sabarlah, terima. Banyak-banyak doa pada Allah, banyak-banyak sabar, awak kena tabah, kena cekal, kita sebut gitu, biasa. Tapi kalau diuji atau dianugerah nikmat, jarang orang sebut, oh awak ni dapat kekayaan, sabar. Tak ada orang sebut gitu. Paling tidak, nampak makan seorang, mari sikit. Paling tidak kita sebut gitu. As-sabirin, orang bertakwa itu sifat dia sabar. Ketika dia diuji dengan satu musibah, kan ada hadis ajaban li amril mu'min tu. Kullu amrin lahu khair, setiap urusan baginya itu kebaikan. In asabathu syarra syakara fakana huwa khairul lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana huwa khairul lah. Tuhan bagi nikmat pada dia pun dia syukur, Tuhan bagi musibah kepada dia pun dia sabar. As-sabirin, sifat orang bertakwa. Yang kedua, was-sadiqin. Sadiqin juga ada 2. Pertama, yang benar pada kata-kata, perkataan, benar pada kata-kata. Yang kedua, benar dalam ketaatan hanya pada Allah sahaja. Tuhan sebut di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai sekalian hamba-hamba Tuhan yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, duduklah kamu bersama orang-orang yang benar dalam ketakwaan mereka kepada Allah. Kata-kata dan takwa mereka kepada Allah. 2. 3. Wal qanitin. Qanitin maksud dia orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh. Baik. Qanitin bukan hanya taat biasa, bukan hanya patuh biasa. Kita juga berkongsi sebelum daripada ni, bagaimana Talhah ibn Ubaidillah cerita, ada 2 orang laki-laki yang masuk Islam di zaman Rasul kan. Seorang tu dia fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi faghazza mujtahidan. Qanitin adalah ashadda ijtihadan. Setiap ibadat dia laksanakan dengan penuh taat, dengan penuh kesungguhan. Contoh, kalau azan, dia memastikan dia solat di awal waktu, berjemaah pula di masjid. Cukup haul dan nisab, tanpa perlu diingatkan dia bayar zakat. Panggilan haji sampai kepada dia, bismillah di atas nama Tuhan, dia berangkat musafir menunaikan haji. Sampai kepada dia kewajipan puasa, bukan setakat malam esok nak puasa, tidak. Persediaan dia masuk sahaja Rejab, dia countdown dah, tak lama dah nak puasa. Dia tahu dah apa nak buat, dia plan dah apa yang nak dilakukan. Qaniti asyadda ijtihadan min sahibihi, yang lebih menjaga ibadat, yang lebih taat, yang lebih patuh, yang lebih memelihara. Baik, kita boleh jadi kalau masih bekerja lah. Kalau orang pencing buat kerja sendiri, mungkin masanya lebih fleksibel, dia boleh atur sendiri dah. Kita bekerja dengan orang ni, kadang-kadang kita standby dah, ready dah, 10 minit lagi nak azan tu, kita pun nak siap siaga lah. Sekali kena station, kena keluar dan sebagainya, jadi benda tu jadi galak sikit untuk kita. Tak apalah nak buat macam mana, tapi waktu lapang kita, seboleh mungkin kita pastikan kerana itu adalah untuk kita. Dan bila kita boleh buat seperti itu, kita termasuk qanitin, yang taat, yang patuh kepada ibadat, suruhan Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan kita lakukan. Baik. Seterusnya, wal munfiqin. Munfiq, orang yang menginfakkan atau yang mengeluarkan daripada hartanya. Cuma infak bagi orang yang bertakwa ni dia ada special sikit. Baik, kita selalu bagi hadiah pada orang. Bukan kita lah, saya. Cari hak murah sudahlah, bagi tahu orang rumah, cari hak murah-murah sudahlah. Kedai mana? Kedai RM2. Kalau ada kedai RM1, kedai RM1 kita pergi. Cari hak murah. Tak apalah kita beli murah pun, kita beli 10. Baru RM10. Kadang-kadang tak ada kualiti pun. Kita tak pegang tu, rusak dah. Tak pegang lagi, rusak dah. Kalau pegang, berat. Baik, munfiq, yang dia sayang, itu yang dia infak. Oh, luar biasa, tak boleh buat. Tak boleh buat. Dulu tahun 2009, ada salah seorang jemaah haji ni, dia kehilangan jam tangan. Dia ni nak kata kaya pun tak kaya sangat, tapi ada duit lah. Nak kata mewah pun tak terlalu mewah, tapi boleh tahan. Nak kata kenderaan tu biasa-biasa, parking valet parking kot lah, tak segan. Kata bersih, dia pun semak, baju jenis bersih dan sebagainya. Umur kurang lebih 69-70. Dia ni satu hobi dia minat jam, kolektor jam. Jam dia pula mahal-mahal. Ceruti, Panerai, Marina, Omega. Salah satu yang dia suka Rado. Rado ni ayah-ayah haji kita suka pakai tak? Tapi Rado biasa tu biasa. Rado yang limited edition, silver black dan sebagainya, itu mahal. Ada nombor kod, nombor siri, berapa unit sahaja. Ada sertifikat, surat beranak. Dan ada orang, dahsyat tak dahsyat, dia pakai motor Honda macam kita, tapi buat loan beli jam. Ngerti sungguh ni? Buat loan beli jam, 5 tahun bayar. Kita pun pening. Kalau dia pakai jam mahal, semaya awal waktu, munasabah juga.
Kadang-kadang kita semayang, kadang-kadang doa kalau tengah letih tak semayang. Allah. Jam dia dengan kita homogo harga RM90. Sama sahaja waktu solat dia. Tak ada beza pun, cuma lebih. Pakai ada gaya apa. Haji ni dia ambil semayang bawah Masjidil Haram Pak ambil semayang. Dia ni sayang jam dia rada ni, tidur pun dia pakai, masuk bilik air pun dia pakai. Hak lain dia buka dia buang, jam duduk tangan dia mahal. Tahun 2009 harga jam dia 38,000. Kalau orang kaya 38,000 ni sebidang tanah saya ambil lah kalau nak pun. Kalau orang susah macam kita ni 38,000, RM10 belum tentu kita masuk dalam tabung masjid. 38,000 nak beli. Tengah-tengah ambil semayang, dia tak perasan jam dia tu jatuh. Bila jatuh, naiklah dia nak semayang. Allahu Akbar semayang. Habis semayang dia pegang. Tak ada jam dia. Hilang jam dia di tangan. Allah teringat ambil semayang tu dah. Turun-turun keadaan kalut ribut. Macam biasa. Bila kita dalam keadaan kalut ni, semua benda pun tak waras. Mana ambil semayang tadi? Tengok pilih ni, tengok pahit ni sebagainya. Tak ingat dah. Sama belakang. Sama. Tak ingat dah macam mana. Cari ni, lubang-lubang tepi air saluran bawah. Tak ada. Dia pun tak apalah. Habis ikhtiar nak minta tolong apa? Nah, kita pergi pasar raya pun dia buat pengumuman. Barang peribadi sila jaga masing-masing. Pihak shopping mall tidak bertanggungjawab di atas kehilangan. Betul? Sama Masjidil Haram begitu. Awak jaga sendiri barang awak. Dah kalau awak tak nak hilang, awak bawa buat apa? Baik, hilang bismillah dengan nama Allah. Tak apa kalau Tuhan nak ambil di rumah dia, tak apa. Mungkin Allah nak ganti yang lebih baik. Mungkin ini Tuhan cara menegur dia. Tak apa, bismillah dengan nama Allah. Baik, 2 hari sebelum berangkat ke Madinah, sebelum dia balik ke Malaysia, turun ambil semayang. Tengah-tengah ambil air semayang, tiba-tiba dia tengok ada pantulan cahaya. Dia tengok, masa ambil semayang dia tengok. Habis dia ambil semayang, dia seluk tempat tu. Seluk tengok, angkat-angkat jam dia. Baik, jarak dia hilang jam dengan hari dia jumpa 5 hari. 5 hari ni, bukan 5 hari, kita pergi semayang Jumaat tadi. Kalau pakai selipar brand Asadi, brand Asadi, selipar sejuta umat. Brand Asadi. Kalau di Indonesia ada kereta Avanza, mobil sejuta umat. Selipar Asadi, selipar sejuta umat. Kita tak molek-molek selipar sebelum main Jumaat. Keluar-keluar tengok tak ada dah selipar kita. Semayang Jumaat baru sejam 2 baru. Kawan ni hilang 5 hari. Pada hakikat memang tak jumpa. Dan kalau orang tu tak minat jam pun dia tetap ambil. Kerana polisi orang Arab asal barang jadi duit. Dia tahu kau ada harga tak ada harga nombor 2. Yang penting dia ambil, dia tak suka dia jual, boleh duit. Cara orang Arab fikir gitu. Allah bila dia pegang jam dia balik, syukurnya dia Tuhan punya tahu. Tuhan tahu. Syukurnya dia ni Tuhan punya tahu. Dan dia berniat balik ke Malaysia, aku jual jam ni. Jual, duit itu akan masukkan di saluran-saluran yang sepatutnya. Tabung masjid, armalah, anak yatim, budak-budak tahfiz apa semua, dia masukkan duit itu. Masuk. Sebagai kesyukuran luar biasa. Kalau kita dah boleh pegang tak, nak jual buat apa lagi. Tapi nak tunjuk syukurnya dia kerana Allah mengembalikan semula. Dia jual dapat duit, dia tauzi'kan dia punya nikmat itu, semua orang boleh rasa. Subhanallah. Baik, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Jami' Sahihnya, disebut juga oleh Abu Daud Al-Sijistani di dalam sunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala suka, gembira dengan orang yang mohon ampun, minta maaf, bertaubat ni. Padahal Tuhan ni tak ada kepentingan pun pada kita. Andai manusia yang 1.5 bilion hari ini Islam memilih untuk semua tidak sujud kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan yang ada di sisinya, sama sekali tidak. Bahkan tidak jatuh pun arasy dia, tidak. Hari ini hak
lebih ramai yang tidak taat pada dia pun dia bagi makan lagi. Bagi makan lagi. Bila saya tengok surat khabar Sinar Harian semalam ke hari ni, yang 50 bilioner Malaysia tu, kalau baca surat khabar pun tak ada dah sekarang dah. Payah dah ni. Front page tu 50 bilioner Malaysia tu, 50 orang, 10 pertama seorang pun bukan orang Islam. Tak pernah sujud pada Allah, tak pernah bayar zakat, tak pernah buat haji. Kaya jauh lebih pada kita. Harta dia tu kalau cucuk di bank per saat, duit RM1 keluar per saat. Nak habis harta dia tu 33 tahun. Per saat tu keluar per saat. Sehari 24 jam tak? Sejam 60 minit. Tu baru minit per saat. Every second keluar RM1. Lama mana masa duit dia nak habis? 33 tahun. Kalau dia mati pun bukan tanam di langit, bukan. Tanah juga. Tuhan bagi. Tapi nak bagi tahu orang yang apabila dia bersalah, dia declare kesilapan dia pada Tuhan, dia bertaubat, minta ampun, minta maaf pada Tuhan. Rasul menyebut, lallahu ashaddu farhan bitaubatil abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi fi ardin falah fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh qad aisan min rahilatihi fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha fabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatun 'indah fa'akhadha bi khidamiha fayaqul fi shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Tuhan Allah sangat suka dan terlalu gembira kepada hamba-hambanya yang bertaubat, minta ampun, minta maaf kepadanya, mengatasi kegembiraan seseorang dalam kalangan kamu yang mana dia laki-laki ini sedang bermusafir fi ardin falah, di suatu tempat yang lapang, sesayup mata memandang. Dan as-sahra, padang pasir, bukan macam tempat kita. Orang yang pergi haji umrah dia tahu dari Makkah ke Madinah. Kalau hari ni cepat lah, 45 minit sampai dah, 428 km naik bullet train. Kalau dia speed laju sikit 37.5 minit sampai dah. Setengah jam air haji neng tak ada isavik sampai dah. Maksudnya apa? Cepat. Dulu naik bas 7-8 jam dalam tangan, 428 km. Contoh, dari Bir Ali, kalau tengok satu signboard, Wadi Muhassir, contoh. Dia tulis situ 511 km. Selagi mana tak sampai 511 km, selagi itulah tak ada signboard lain. Kita jalan 200 meter signboard, 200 meter signboard. Banyak signboard, sesat juga kita. Bahkan beriman lagi pada Waze, beriman pada Waze. Turn right, tak bagi kiri, wajib kanan, wajib. Walaupun kubur dah. Turn right lagi. Allah ardin falah, terbentang luas puluhan, ratusan kilometer, yang di situ tidak ada apa pun makan dan minuman ataupun orang-orang yang hidup untuk memberikan bantuan. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarab. Tiba-tiba kenderaan yang dia naiki itu, binatang tunggangannya lari meninggalkan dia. Apabila orang yang berada di tengah padang pasir kehilangan dua perkara, satu kenderaan, binatang tunggangan, kedua bekalan makanan, yang menunggu dia adalah kematian. Ataupun ada satu lagi yang ketiga, ziyadah, tambahan musuh. Yang tak kenal dia, jumpa kena bunuh, mati juga. Dan dia bila tengok kenderaan dia, binatang tunggangan dia lari, takkan kita nak kejar? Tak kejar dah. Jauh, bahkan lebih laju daripada kita. Tengok saja. Allah habis dah. Nak minta tolong tak ada orang. Nak panggil, confirm tak datang. Nak telefon tak ada. Dia ni qad aisan min rahilatihi, Allah menyesanya aku. Kalau aku tak berjalan pun tak apa.
fattaja'a fi zilliha fa'ata syajaratan. Dia pergi ke sebuah pokok, sebatang pokok, dia tengok, dia duduk situ. Penat dah dia, putus asa dah dia. Dia duduk di situ, tertidur dia. Tidur. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun 'indah. Tengah-tengah dia sedar lepas daripada dia tidur, dia tengok betul-betul dengan mata kepala dia binatang tunggangan yang lari ada di sebelah dia. Idh huwa biha qa'imatun 'indahu. Dia tengok dengan mata kepala, ni binatang tunggangan aku ni. Fa akhadha bi khidamiha, dia pegang tali tu dia pegang. Sukanya dia, fayaqul fi syiddatil farah, kerana terlalu gembira dia sebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tuhan, kamu hamba-Ku, aku adalah Tuhan kamu. Tu dia. Nak tunjuk manusia terlalu gembira apabila mendapatkan semula sesuatu yang pada akal mustahil dia dapat. Mustahil. Tapi sukanya sampai tersasul, tersilap, tersalah dia sebut, Allah Tuhan yang Maha Kaya. Dia boleh ambil daripada kita, dia boleh bagi semula. Sedikit lagi, terakhir. Saya juga sebut, kalau tak silap, ketika Ramadan, ada yang Allah matikan dan Allah biarkan hidup sampai hari ini, kita. Salah seorang yang meninggal, dia suami isteri, yang dia tunggu zuriat kelahiran ni 10 tahun. 10 tahun dia tunggu. Dan orang yang berkahwin, yang dia harapkan daripada perkahwinan zuriat, anak-anak kita. Walaupun dia tahu anak ni akan menyusahkan kita, memayahkan dia, nak cari orang lain jaga, nak kerja lagi, berubat dia, beli pakaian. Tapi anak tu penyujuk mata hati dia. Dia berdoa pada Allah siang malam, pagi petang. Datang klinik, buat medical check up, dua-dua sihat dan sebagainya. Tuhan tak bagi rezeki. Pergi pula ke Mekah dan sebagainya, berdoa bukan setakat tangan, dengan kaki-kaki dia akak. Nak tunjuk sungguhnya dia. Allah selepas Ramadan tahun lepas, bila datang saja ke klinik, doktor bagi tahu isteri tuan ni mengandung, tahniah. Syukur dia. Dengar perkataan mengandung, dia sebut pada isteri dia, yang hari ni awak berhenti kerja. Berhenti. Abang jaga, abang bayar orang, suruh jaga awak di rumah, biar abang seorang bekerja. Tak bagi isteri dah bawa kereta, tak gimana, supaya nak jaga ni kandungan. Isteri tak ada pilihan lain. Dah, zuriat ni. Allahu Akbar, berhenti. Suami tiap-tiap hari berdoa, Allahu Akbar, puji, tanya dan sebagainya. Macam-macam isteri nak dia beli. Hak mengarut jangan cerita. Sabun lah, selipar Jepun nak makan, tu mengarut. Itu bukan setakat riwayat, itu asal pun tidak ada. Allah sampai Ramadan hari itu melahirkan anak isteri dia. Dia pegang Allah, dia azan, dia qomat, dia cium anak bayi ni, subhanallah. Selepas 10 tahun Tuhan bagi. Jururawat kata, tuan boleh ambil anak tuan, boleh bawa balik, tak ada masalah. Cuma isteri tuan kita tahan dulu sekejap, ada kuman dalam paru-paru. Setelah selesai sebagainya stabil, kita bagi discharge, dia boleh balik. Tak apa. Yang duduk sini yang tak apa, abang jaga anak kita. Yang penting nanti sayang keluar, kita boleh jaga anak ni sama-sama. Tak apa. Isteri angguk, pakai skop oksigen ni. Angguk saja, angguk. Keluar balik dengan anak. Duduk 4 hari, meninggal isteri dia. Mati. Yang dia mendengar berita kematian tu, terkejut satu hal. Si anak yang baru dilahirkan, setitik pun daripada susu ibu belum sempat diminum. Bahkan isteri belum sempat melihat zuriat. Ni zuriat dia, mati. Tuhan, kamu minta dengan aku anak, aku bagi anak kepada kamu, tapi isteri kamu aku ambil. Tu dia. Kerana apa? Kerana Tuhan. Hak dia. Suami ni nak menyalahkan Tuhan pun satu hal tak boleh. Nak menyesali isteri meninggal, dah berlaku dah. Nak bersyukur, anak pun sudah ada. Kalau fikir logik, ya, aku minta dulu aku nak anak tapi aku tak minta supaya isteri aku mati. Tapi Tuhan bagi kepada dia anak, isteri kamu mati sebagai galang gantinya.
bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, dia bersyukur. Allah Tuhan lebih gembira sekiranya dia menyesali, memohon maaf di atas salah dan silap yang telah pun dia lakukan. Semoga Allah menerima taubat daripada saya dan kita semua, daripada ayah dan ibu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur di atas segala nikmatnya, dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa duduk di atas landasan kebenaran untuk meraih syurganya yang paling tinggi insya-Allah. Barakallahu fikum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.